Sejarah KSSM tingkatan 4, bab 10, Pemasyuran Kemerdekaan. 10.3, Detik Pemasyuran Kemerdekaan Negara. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini kita akan belajar bab 10, Pemasyuran Kemerdekaan. 10.3, Detik Pemasyuran Kemerdekaan. Objektif pelajaran pada akhir ini ialah: pertama, murid dapat membuat kronologi detik-detik pemasyuran kemerdekaan. Kedua, menceritakan peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Ketiga, menjelaskan kepentingan mengekalkan kedaulatan negara. Baiklah murid-murid, bagaimanakah suasana yang berlaku pada malam sambutan pemasyuran kemerdekaan negara? Mari kita lihat suasana pada malam tersebut. Upacara sambutan pemasyuran kemerdekaan negara merupakan detik bersejarah yang dinantikan setelah melalui perjalanan yang panjang menuju kemerdekaan. Permulaan sambutan diraikan pada malam 30 Ogos 1997 di Padang Kelab Selangor. Menjelang tengah malam 30 Ogos 1957, jalan sekitar bandar Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan. Jalan sesak dengan kereta, bas, beca, basikal serta pejalan kaki menuju ke Padang Kelab Selangor. Suasana malam penuh meriah, diterangi lampu hiasan dan kedai dibuka sehingga larut malam. Bermula pada pukul 10 malam, Wakil Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Sardon Jubir mengambil tempat duduk. Pada pukul 10.30 malam, seramai 300 orang pemuda membentuk pebarisan kehormat mengambil tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja, iaitu Menara Jam. Perbarisan ini diketuai oleh Ismail Bontak. Pada pukul 11.58 malam, semua lampu di padang dan di sekelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Tepat 12.30 malam, lampu dipasang semula apabila jam besar berbunyi menandakan detik 12.30 malam dan diikuti dengan laungan Merdeka oleh orang ramai. Kemudian Tengku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Seterusnya, bendera Union Jack mula diturunkan oleh Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu God Save the Queen yang dimainkan sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di Tanah Melayu. Bendera Union Jack diturunkan dan disambut dengan tepukan dan laungan Merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudian dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama kepada umum pada malam bersejarah itu. Sorakan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Tengku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Pada 12.10 tengah malam, Tengku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Beliau kemudiannya mengambil tempat di atas pentas. Pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Majid Osman tampil membawa dulang berisi rantai emas
yang tergantung padanya sebutir pingat emas. Pingat ini berukir peta Semenanjung Tanah Melayu serta gambar Tunku Abdul Rahman di dalam peta itu. Di tepi bulatan peta ditulis perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Gelaran yang diberikan kepada Tunku Abdul Rahman, rantai emas dikalungkan oleh Sabdun Jubir ke leher Tunku Abdul Rahman diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. Seterusnya, pada pukul 12.25 malam, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Dan pada 12.55 tengah malam, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Begitulah suasana malam sambutan pemasyuran kemerdekaan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat suasana yang berlaku pada pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka ataupun peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Pada pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang. Perarakan barisan pasukan tentera dan orang ramai dianggarkan berjumlah 20,000 orang membanjiri stadium. Mereka datang seawal pukul 6 pagi. Walaupun hujan turun pada awalnya, mereka tidak berganjak menantikan saat yang menggembirakan. Di atas pentas, kelihatan Raja-Raja Melayu dan Wakil Queen Elizabeth II iaitu Duke of Gloucester serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi oleh biduanda. Mari kita lihat apa yang berlaku pada pukul 8.15 pagi. Tunku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium dan disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri serta Duke dan Duchess of Gloucester. Kedengaran bunyi nafiri pada setiap kali pembesar negara tiba. Duke of Gloucester yang mewakili kerajaan British telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian nafiri dimainkan. Tunku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali dengan gemanya dan disahut oleh para hadirin yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Kemudian disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari yang sayup kedengaran menandakan rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan negara kita. Majlis diteruskan dengan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu kebangsaan iaitu Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Baiklah murid-murid, apa yang berlaku pada pukul 11 pagi? Istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Balai Rong Seri Istana Negara. Upacara ini kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Pada pukul 1.30 tengah hari, majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas
Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray. Dan pada 5:25 petang, Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan Permaidani Merah dan barisan kehormat oleh Batalion Keempat Askar Melayu. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat membuat kronologi detik-detik pemasyuran kemerdekaan dan juga peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Apa yang kita dapat pelajari pada hari ini ialah negara kita akhirnya mencapai kemerdekaan setelah melalui sejarah perjuangan yang panjang dan berliku. Jadi kita haruslah menghargai perjuangan yang dilakukan secara muafakat tanpa pertumpahan darah. Kita juga harus menghargai tokoh nasionalis yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kerana tanpa mereka tidaklah dapat kita merasai kemakmuran dan kesejahteraan pada hari ini. Oleh itu, sebelum berakhir kelas, cikgu harap murid-murid akan membuat latihan yang berkaitan dengan subtopik ini. Okey. Malam Merdeka. Pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman pada 30 Ogos 1957 pukul 12.30 malam di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur diadakan upacara menurunkan bendera Union Jack. Soalannya A. Apakah signifikan peristiwa penurunan bendera Union Jack? B. Galurkan peristiwa bersejarah yang berlaku di Stadium Merdeka. C. Apakah perasaan anda sekiranya berada di kedua-dua tempat tersebut pada ketika itu? Jadi, murid-murid boleh rujuk muka surat 238 sehinggalah 241 untuk menjawab soalan ini. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi di lain siri Usaha Tangga Kejayaan.